Apa itu walimah dan hantaran? Walimah merujuk kepada majlis perayaan dan perhimpunan yang diadakan selepas akad nikah untuk menyambut pasangan yang baru berkahwin. Hantaran pula bermaksud barangan atau wang yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan sebagai tanda komitmen dan janji dalam perkahwinan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, ketika tiba waktu pagi hari setelah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pengantin dengan Zainab bin Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka dijamu dengan makanan dan setelah itu mereka pun bersurat. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1428. Ramai yang keliru di antara mas kahwin dan juga hantaran. Mas kahwin dan hantaran itu adalah sesuatu perkara yang berbeza. Mas kahwin atau mahar ialah pemberian yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal menjadi isterinya. Dalam masyarakat Melayu, ia disebut sebagai mas kahwin. Mungkin merujuk kepada sebentuk cincin emas. Kita nak share apa yang penting untuk kita menjalankan sesebuah majlis perkahwinan. Aina just nak share je dengan kawan-kawan yang tengah dalam planning untuk kahwin, nak save duit dan sebagainya, apa yang penting. Basically semua orang yang pernah berkahwin dan ada majlis, dia ada pengalaman lah dan kita open to share kepada benda ni kan. Kita bukan cerita pasal rumah tangga guys, jangan kecam. Okay. Untuk orang macam Aina, kami dan family menekankan aspek yang paling penting majlis perkahwinan ataupun walimah, kita pentingkan makanan. Jadi makanan, caterer, apa yang kita nak makan, side dish dan sebagainya tu sangat matter kepada kita. Jadi untuk orang yang nak saving, untuk anak-anak muda yang belum kahwin lagi, yang plan nak kahwin lagi 2-3 tahun, make sure korang survey makanan ataupun korang buat jangkaan berapa sebenarnya tetamu yang kita nak bawa, bertepatanlah dengan bajet kita. So kalau kita ada satu family yang kata kita memang jemput 1000 orang sahaja untuk wedding, ataupun kata dapat family yang kita jemput 300 orang je, kita jemput 500 orang je, then that's it. Declare awal-awal nak jemput berapa orang, lepas tu baru kita boleh cari caterer. Dan caterer ni yang paling best ialah kita get to know each other lah. Janganlah hari kejadian barulah kita nak tahu, kalau tidak macam-macam benda boleh jadi. Caterer ni kadang-kadang kalau dia masak tak sedap ke, dia masak lain dengan taster yang kita rasa. Orang masak dalam periuk kecil bukan sama kot dengan orang masak dalam periuk kawah. Tu kita kena aware benda macam tu kan. So korang kena get to know dan deal lah dengan caterer korang yang elok. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai saling memalukan, sebab kita tak naklah menjatuhkan antara satu sama lain ni, dan kita nak majlis tu berjalan dengan baik. And then seterusnya yang penting ialah door gift. Door gift untuk kawan-kawan kita, tetamu kita bawa balik. I nak allocate benda ni siap-siap, sebab kalau melibatkan kita je, kita ikut apa kita nak je lah kan. Tapi sebab dia melibatkan orang lain, kita kena fikir budak-budak nak makan apa, orang tua nak makan apa. Kalau kita bagi telur, budak-budak makan tak telur, tu persoalan dia. Ataupun kita nak buat 2 jenis goodies, 2 jenis harga. So 2 jenis harga, korek lah poket kau ada apa, macam tu lah. So Aina buat apa yang orang tua dengan orang muda boleh makan lah. Basically air kotak, lepas tu macam biskut bantal lah sort of. And then next yang penting, Aina pentingkan fotografer. Sebab apa fotografer? Sebab itulah satu-satunya momen bersejarah kita. Kita nak share, kita nak simpan, kita nak buka balik bila kita dah tua, nak tengok anak-anak kita. Jadi fotografer ni penting. Kalau ada duit lebih, videografer. Tapi video pun taklah murah ya guys. Last yang matters kat Aina ialah baju. Sebab baju ni masa Aina kahwin, Aina tak pilih pun baju mahal. Sebab pada Aina simple je. Aina nak pakai baju yang Aina selesa, dan Aina nak pakai baju tu lepas majlis tu pun Aina nak pakai lagi. So pakaian ni kita pakai yang paling kita selesa. Sebab kita nak enjoy the moment. Hari kita kahwin ni, takkanlah hari kita kahwin kita nak rasa sesak, kita nak rasa macam pening kepala. Kita tak nak tahu sebenarnya benda tu. Sebab kita nak raikan diri kita nak raikan family kita, kawan-kawan kita yang datang jauh-jauh tu. Jadi kita nak fun. Tak mahal pun tak apalah, tak ada masalah pun. Overall Aina rasa kos baju Aina 180 ni macam baju raya, tahu tak? Set daripada atas ke bawah tu macam paling pergi pun 200 lah. Biasanya orang buat lagi tinggi daripada tu, tapi tak kisah. Lepas tu pelamin,
Kalau kita rasa kita nak bergambar cantik, eloklah ada fotografer, ada pelamin satu. China anda tak bersanding pun. Jadi kita orang berarak tu, dia nikah, berarak terus daripada masjid ke rumah, lepas tu makan beradab, terus masuk dalam ambil gambar. Jadi tak pack sangat lah, macam bertenang je. Dan yang paling penting ialah atur cara majlis. Atur cara majlis ni kita kena decide, sebab pengantin dia kena ada masa rehat dia. Pengantin ni semua orang nak ambil gambar dengan dia, kita semua tahu benda ni lah. So Zohor ni kita orang ambil break lah. Suami dan kita nak solat kan, kalau kita tak boleh solat, kita tak payah buka makeup, jadi senang lah. Tapi kalau perempuan yang boleh solat, dia jadi susah weh buka makeup, pakai tangga makeup lagi, tu nak solat, nak pakai tudung balik, nak makeup balik, dia jadi leceh. Tapi kena pandai-pandai lah, dan kena deal lah dengan family, bagilah masa rehat tu kan. Takkanlah kita setiap masa nak ada kat pelamin. Diorang pun faham pun benda ni, kita kena start faham lah. Okey, tadi kita telah lihat pengurusan walimatul urus. Sekarang kita lihat perbezaan adat dan budaya. Adat ni kebiasaannya tata cara tradisional yang ditetapkan oleh masyarakat. Contohnya malam berinai, geram begitulah. Kemudian budaya adalah cara hidup masyarakat dalam kehidupan seharian. Contohnya kita menggunakan muzik, hiburan semasa majlis walimatul urus tersebut. Ada kepentingan ke kalau kita buat walimatul urus ni? Ada, banyak. Di antaranya penghubung keluarga. Majlis ini mungkin menjadi kesempatan untuk keluarga kita berhubung dari yang jauh, dekat, saudara yang jauh kita boleh eratkan, dan kita boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Di sini juga kita dapat berjumpa dengan kenalan-kenalan lama kita tak jumpa. Seterusnya, kesatuan dan kebersamaan. Kehadiran orang ramai dalam walimah menggambarkan persatuan dan kebersamaan komuniti dalam kegembiraan. Ini mengingat kita tentang nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Aduh, apa aku nak bagi hantarannya? Tak ada idea. Okey, sekarang kita lihat jenis-jenis hantaran. Jenis-jenis hantaran ni ada, bukan sekadar yang dipaparkan sahaja, tetapi terdapat banyak jenis hantaran. Antaranya ialah wang tunai, pakaian, aksesori, keagamaan, contohnya seperti Al-Quran, sejadah, makanan, minuman, barang kemas dan lain-lain. Tahu hukum-hukum syarak. Kemudian ibu bapa ni pula sekarang, dia tak mau bagi kahwin anak-anak dia. Sebab apa dia tak mau bagi kahwin? Banyak sebab. Yang pertamanya yang menyebabkan budak-budak ni tak kahwin, dia letak harga mahal. Macam tadi kita sebut. Nak sampai 15,000, 20,000 apa benda ni. Mahal pada RSZ. Nak dan kan Nabi kata perkahwinan yang paling berkat, yang paling rendah mas kahwin. Tapi kita tak dengar. Kalau dengar pun buat tak dengar. Seolah-olah perkataan Nabi ni tak ada nilai. Kita tak mau berkat, kita nak orang tandang kita tinggi. Orang sebelah 10,000, anak aku 12. Hak ujung kapung 15, aku 18. Duk main gitu. Nah, ini masalah. Ada ibu bapa yang dia memilih, bukan pilih calon isteri atau suami anak dia, dia pergi pilih calon besan. Ni banyak berlaku. Dia marah anak dia tak suka kahwin dengan pilihan ibu bapa. Ibu bapa kata ayah suka dah dia ni, ayah suka mak dia, ayah kenang dah. Dah mun kenang mak dia, mun nikah dengan mak dia. Ni banyak ibu bapa buat silap. Dan kan anak dia ada pilihan anak dia, mak ayah tak mau dengar, tak mau tengok, tak mau izin. Faham tak? Sebab mak ayah sudah ada pilihan. Mak ayah dia tak pilih pengantin, dia pilih besan. Dia kata ayah dia profesor, mak dia doktor. Sesuai dah dengan kita, sesuai dengan mu, dengan anak mu dah sesuai. Sekarang ni nak cari besan ke nak cari pengantin?
Faham baik-baik? Nak cari calon pengantin anak kita, bukan nak cari besang. Ramai sekarang sesuai besang. Besang dia orang senang, besang dia kontraktor, besang dia ni. Anak jadi mangsa. Tidak ada sefahaman, tak ada kasih sayang. 2 tahun nikah, cerai. Mu lepas pinggang, aku lepas pisah dan dinding. Faham? Jadi kalau anak kita dah suka, kita tengok hak dia pilih tu, nak tak ada kecacatan dalam agama, bukan kaki 6 ekor, bukan kaki togok agak, ada gak pergi masjid, semayang cukup 5 waktu, walaupun pendapatan tak besar mana, tapi ingat, nampak, bila berkahwin, turun rezeki yang banyak. Tengok dulu masa kita bujang, tak cukup makan, ini bila kahwin cukup tak? Cukup, lagi beranak, lagi cukup, lagi beranak, lagi cukup, tak ada apa yang tak cukup, habis rezeki, kita mati. Nampak? Biasanya kadang-kadang molek dah beragama, orang tu pakai serban, ada janggut, kadang tu ahli jamaah tabligh keluar berdakwah, ada hak jenis apa benda ni Islamik sikit, mak tak berkenang tengok, ada janggut, mak tak berkenang, nak tengok moden sikit apa semua. Mak ni banyak hal. Lepas tu dalam bab kahwin, biasa orang perempuan ni mak lah, ayah tu berkenang dah. Nampak? Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju. Bila datang seorang laki-laki merisik anak kamu dan kamu tengok agama dia okey, molek dah, biar tidak ustaz pun, biar kerja kerajaan pun, biar pakai seluar selit baju kemeja, tapi dia okey agama, tak tipu orang, tidak rasuah, tak minum arak, sembahyangnya okey. Fazawwiju. Nabi kata zawwiju. Zawwiju ni khitab dia kepada ayah perempuan. Mak jangan masuk campur. Mak bukan wali, tapi yang berlaku dalam masyarakat, mak lebih pada wali. Jangan mana ayah nak tanya, nah, pasal dia, mak tak kenal, dia pergi jumpa ayah dia. Ayah nak tanya ni apa? Tak lah, ni abang mak suruh tanya ni, yang risik saya ni boleh tak? Ayah kata, ayah tak ada apa, ayah okey belaka. Budak lelaki ni ayah pun tengok baik, tapi mak hang tu, dia kata mak ni dia pakai motor, kalau pakai kereta mak hang tak ada risau. Anak tanya, lah apa pula motor kereta, jadi nilai apa? Ayah tak boleh buat apa dalam hal ni, mak hang berkuasa. Anak kata, ayah bukan wali ke? Betul dah wali, tapi wali kecil. Mak hang bapak wali. Nampak? Ni dalam masyarakat, takut ke bini, mak tak setuju tak kahwin, mak tak setuju tak jadi minang, mak tak setuju tak boleh atur ria belanja. Faham? Masalah berlaku. Mak duduk dapur, jangan capur, duduk dapur buat mi goreng, buat air sirap, buat keluar depan, lepas tu get out. Faham? Ni Islam. Tak mak tak boleh, tak boleh, tak boleh, pasal dia makan gaji kecil, tak boleh, tak ada lagi keturunan kita makan gaji kecil. Aduh, nah, ni pasal orang perempuan dia kurang akal, tak boleh masuk kira bercara. Lepas tu dia tak boleh jadi pemimpin negara. Tak dan jadi pemimpin pun, kalau melawat negara, dia jalan depan dah daripada pemimpin. Faham? Betul tak dia kurang akal? Betul tak dia kurang agama? Sebab tu dia mesti dijaga oleh ayah dia. Siapa umur tertentu dijaga oleh suami. Faham? Jangan beri suah kuasa pada dia, tak boleh. Nak senang bila ada orang nak kira merisik khabar apa semua, ambil mak ni buat pergi makan angin. Senang, proses berjalan lancar. Mak degil juga nak hadir, ikat kurung dalam almari baju. Jadi senang. Orang lelaki kata, ayah tak ada kisah, saya tak ada kisah, kerja apa-apa maksa halal, insya-Allah. Berapa-berapa belanja pun ikut pandanglah, kodoh-kodoh patut orang sekarang. Senang. Senang. Kalau mak dia, tak boleh, mana boleh 5,000 nak makan apa? Aku bela dia daripada kecil, pampers saja 3 van. Nampak? Belanja sekolah, ayak batu, beli puting je dekat 5,000. Bang, ni sedap. Orang puang, nyakit dia gitulah. Nampak? Jadi, orang puang yang ada sekarang jangan lebih-lebih dalam bab nak menentukan menantu. Cek molek, dia ni okey, tak makan haram, ada semayang, ada solat, ada juga hadir kuliah, alhamdulillah, bukan hisap dada dan sebagainya.
Kira we jadi molek, dia tak mampu 10,000, 6,000 sudah. 6,000 tak mampu, 3,000 sudah. Orang lamar anak kita satu kehormatan di sisi syarak. InsyaAllah. Dan kita minta maaf kerana ambil masa tuan-tuan panjang sangat pada malam ni. Dan kita harap akan dipertemukan sekali lagi pada kehadiran kita di lain kali. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita telah sampai ke penghujung. Kesimpulannya, berpada-padalah dalam meletakkan harga hantaran dan juga mas kahwin. Hantaran tersebut mestilah mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Jangan satu je. Itu tidak adil. Hantaran yang paling sedikit adalah hantaran yang paling berkat. Bagi perempuan lah, tiada unsur haram atau pembaziran berlaku ketika melakukan majlis walimah ataupun sebelum mematuhi syariat Islam dalam melakukan walimatul urus tanpa ada unsur agama lain. Jangan syiriklah pula. Itu saja di antara pencerahan saya kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Maafkan saya sekiranya ada tersalah cakap dan serba kekurangan. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah rahmat terpuji. Tiba masa anak anda memilih jalan hidup bersulam kasih. Berias indah, sekacip pinang membuka kata. Bunga mangga kilauan bercahaya datang berkunjung di majlis meriah. Di malam hari terang senegeri, memberi cahaya di tengah balai. Majlis indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai. Sidara Yasmin Permaisuri Hati, Nasrul Teruna Pemanah Sakti, tersimpul sudah cinta sejati, dua jiwa satu hati. Tuan Putri tersenyum-senyum melihat Laksmana bermain rodat. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah sempurna semua adat. Lembut manja, persis biduan, mata memandang, bagai terpana. Didikan keluarga, teras panduan, luhur menjaga, tingkah pesona. Terimalah bakal pengantin perempuan Yasmin Siri diiringi bonda tercinta Datin Salina Khairudin.